Baik, itu dia cerita pagi daripada Selangor yang disampaikan dan juga dilaporkan oleh Siti Farah Nadia Fazlun berkenaan prosedur kemasukan dan juga kelengkapan yang perlu untuk pesakit COVID-19 yang akan dimasukkan ke PKRC MIBS. Okey, seterusnya hari ini kami ingin berkongsi kepada anda bagaimana keadaan dan juga struktur ekonomi kita sekarang ini memandangkan kita sudah pun memasuki gelombang ketiga kes jangkitan COVID-19 dan juga kita memasuki PKP 3.0. Bagaimana situasi terkini dan apakah perkara yang diambil oleh pihak kerajaan untuk kita memperincikan dengan lebih lanjut dan juga memahaminya dengan lebih mendalam. Hari ini kami bawakan juga menerusi panggilan video iaitu Datuk Johan Mahmud Merican selaku Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Malaysia. Datuk, apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum, Syahidah. Khabar baik. Okey, Datuk, sekarang ini kalau kita melihat Malaysia sudah pun memasuki fasa ketiga PKP 3.0. Kalau Datuk boleh kongsikan setakat ini bagaimana situasi terkini struktur ekonomi kita pada waktu ini jika dibandingkan dengan PKP 2.0 dan juga 1.0 yang kita laksanakan sebelum ini. Okey, terima kasih Syahidah. Mungkin sebelum saya berhubung dengan ekonomi, mungkin saya bermula dengan aspek kesihatan. Tadi baru nampak di PKRC nampaknya ramai pesakit sebab isunya pada masa inilah kita menghadapi satu krisis kesihatan. Ini bukannya asing, bukannya saja negara Malaysia tapi banyak negara lain juga yang sedang mengalami peningkatan kes COVID memandangkan dari segi varian baru. Dan bilangan kes malam dah hampir mencecah 7,000 dan sistem kesihatan negara menghadapi tekanan terutamanya dari segi kadar kegunaan katil dan ward ICU. So dengan itu penting untuk negara Malaysia melaksanakan apa yang boleh dinamakan circuit breaker, iaitu untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID melalui pelaksanaan PKP lah. So PKP dilaksanakan supaya kita dapat hentikan ataupun mengurangkan dari segi penjangkitan COVID. Berdasarkan dengan pengalaman kita PKP 1 yang dilaksanakan bulan Mac tahun lepas dan PKP 2 yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun ini, kedua-duanya terbukti efektif dalam melandaikan lekuk mengurangkan kadar dan bilangan kes. Dan sebagai gambaran awal dari aspek ekonomi, kerajaan telah perketatkan semua aktiviti sosial, tapi dari segi aktiviti ekonomi mungkin jika dibandingkan PKP 3.0 lebih ketat daripada PKP 2.0, terutamanya dalam mengurangkan aktiviti ekonomi, tetapi mungkin tidak seketat PKP 1.0 dari aspek ekonomi. Kalau kita lihat untuk PKP 3.0 ini, SOP dari hari ke hari diperketatkan mengikut situasi semasa yang dilihat agak mencabar dan juga dinamik. SOP yang diperketatkan tersebut ada yang mempersoalkan umpamanya pemendekan tempoh waktu premis dibenarkan untuk berniaga, dibenarkan untuk membuka dan sebagainya, dan mereka semua risau dan juga khawatir disebabkan oleh tempoh masa yang pendek ini menyebabkan lambakan orang ramai di sesuatu kawasan ataupun pada waktu-waktu yang tertentu kerana melepasi umpamanya jam 8 malam mereka tidak dibenarkan keluar dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk melihat SOP yang dikenakan ini sebenarnya cuba untuk membantu mereka untuk mengurangkan jangkitan tetapi bukan untuk menambahkan beban dan juga kekalutan mereka untuk keluar membeli barangan dan juga melakukan tugasan harian dan sebagainya. Okay. Terima kasih. Isu pokoknya ialah dengan penularan kes COVID yang kian meningkat hingga ke tahap hampir 7,000 dan isu ni ialah COVID itu dah dalam komuniti. So dengan itu langkah yang perlu diambil ialah untuk mengurangkan mobility, mengurangkan aspek keramaian mereka berjumpa-jumpa yang dapat menjangkiti. So dengan itu bila SOP diperketatkan ialah bertujuan untuk mengurangkan kontak antara rakyat dan dengan itu seperti mana yang disebut antara yang dibuat ialah kita pendekkan jam operasi kedai dan ianya bertujuan untuk mengurangkan kadar ataupun berkumpulan. Dia bukannya saja nak untuk menyusahkan ataupun untuk menjadikan lambakan. Akhirnya apa yang dinasib
sebolehnya duduk di rumah dan hanya kalau jika perlu saja keluar untuk seketika saja sependek yang boleh untuk mendapatkan barangan harian. Inilah sangat penting dalam keadaan sekarang bila seperti mana yang sebut, kita perlu circuit breaker lah. Kita nak memutuskan rantaian jangkitan lah. So itulah satu langkah yang perlu dibuat untuk masa inilah. Dan yang apa yang perketatkan itu memang perlu dalam konteks krisis kesihatan yang dihadapi. Dan apabila kita lihat sekarang ini PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan, golongan rentan dan juga golongan yang berpendapatan rendah sebenarnya yang cuba dilindungi oleh pihak kerajaan dalam memastikan SOP dan juga kenapa sebenarnya sektor ekonomi masih lagi dibuka. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk melihat tindakan yang diambil oleh kerajaan ini sebenarnya benar-benar dapat membantu golongan yang dilihat terjejas disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okay. Mungkin pertama sekali, Syahida, saya tidak mengandaikan bahawa apa yang dilaksanakan sekarang ialah PKP menyeluruh. Mungkin PKP 1.0 yang bulan Mac lalu dikatakan PKP menyeluruh, seperti mana yang disebut, mungkin apa yang sedang dilaksanakan adalah di antara PKP 1 dengan PKP 2. Tapi yang pentingnya adalah berdasarkan pengalaman, kedua-duanya menghasilkan penurunan bilangan kes. Namun begitu isunya ialah bila dilaksanakan PKP menyeluruh seperti mana yang dibuat semasa PKP 1.0 yang melibatkan pemberhentian aktiviti ekonomi, ia akhirnya menjejaskan rakyat biasa, terutamanya seperti mana yang Syahida sebut, golongan rentan yang berpendapatan rendah dari segi kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Pengalaman tahun lepas, pengangguran telah melonjak ke kadar 5.3% ataupun 826,000 penganggur pada bulan Mei tahun lepas. Dan selain itu 2.8 juta iaitu mereka yang bekerja sendirilah, termasuk penjaja kecil macam Makcik Kiah, hampir kesemuanya juga akan terjejas dari segi pengurangan pendapatan mereka lah. Dan pihak kami telah unjurkan lah, jika dilaksanakan PKP yang menyeluruh pada masa ini yang menutupkan semua aktiviti ekonomi, diunjurkan pengangguran akan mencecah 1 juta pekerja. So dengan itu kerajaan mengambil pendekatan yang lebih seimbang, di mana PKP 3.0 masih membenarkan aktiviti ekonomi diteruskan demi kesejahteraan rakyat, kebolehan mencari nafkah, tetapi memandangkan seriusnya keadaannya, SOP telah diperketatkan dari segi keluar rumah, kapasiti kenderaan hanya 50%, aktiviti sosial semua tidak dibenarkan, dan yang pentingnya juga dari segi kapasiti dari segi di tempat kerja, hanya 60% daripada tenaga kerja dibenarkan ke pejabat. Isu terutamanya untuk golongan rentan dan berpendapatan rendah, terdapat satu kaji selidik UNICEF yang dibuat atas golongan miskin bandar, penduduk di Lembah Kelang, PPR, yang rumah kos rendah di Lembah Kelang, 50 hingga 60% mengalami kehilangan pendapatan dan menghadapi cabaran membeli makanan yang mencukupi untuk keluarga tersayang. So inilah aspek yang perlu diberi penekanan. Ada yang mendakwa bila kerajaan merangka PKP 3.0 dan membenarkan kilang buka ini memihak pada kepentingan tuan punya kilang, tetapi sebenarnya tumbuhan itu tak wajar dibuat, kerana sektor pembuatan sahaja melibatkan lebih daripada 2.5 juta pekerja dan lebih 80% daripada golongan B40. Jika kilang tertutup, apakah nasib pekerja tersebutlah? So antara cara kerajaan menjamin kesejahteraan rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah adalah untuk memastikan bahawa ekonomi dapat terus berjalan, membolehkan mereka mencari pendapatan. Tapi pada masa yang sama, kerajaan telah mengumumkan pelbagai pakej rangsangan dan langkah-langkah ini masih berterusan dari segi dan kerajaan komited lah pastikan bahawa mereka yang masih terjejas akan dibantu.
Dalalang Datuk menyebut berkenaan insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan dari Mac tahun 2020 hingga Mac 2021 sebanyak 6 pakej rangsangan telah pun diumumkan yang melibatkan peruntukan sebanyak 340 bilion ringgit. Bagaimana setakat ini, setahun yang sudah berlalu ini, kalau Datuk boleh kongsikan keberkesanan kesemua pakej rangsangan ekonomi ini yang diberikan kepada rakyat boleh membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh pandemik dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini? Ya, so dengan tu krisis COVID-19 bersama dengan pelaksanaan PKP memang mendatangkan impak kepada rakyat dan perniagaan. Dengan itu, pakej rangsangan seperti mana yang disebut yang bernilai 340 bilion telah dilaksanakan untuk membantu pulihkan ekonomi dan juga membantu isi rumah dan perniagaan yang terjejas. Daripada yang 340 bilion, suntikan fiskal daripada kerajaan melibatkan 60 bilion dan setakat hujung April sebanyak 48 bilion atau hampir 75% telah pun dibelanjakan. Bakinya juga akan dibelanjakan dalam bulan-bulan yang akan datang. Setakat ini apa yang kita nampak ialah pakej yang diumumkan menghasilkan kesan positif jika dibandingkan ekonomi dari segi KDNK yang telah mengalami penguncupan 70% pada suku kedua tahun lepas. Keadaannya telah bertambah pulih dengan penguncupan hanya 0.5% pada suku pertama tahun ini. Pengangguran pula telah reda sedikit daripada puncak 5.3% Mei tahun lepas, sekarang ini telah menurun pada 4.7% pada bulan Mac 2021. Tapi masih banyak yang perlu dibuat. Saya mungkin juga ingin berkongsi lah. Saya sebut 48 bilion dah dibelanjakan, ada 17 bilion lagi yang kerajaan juga akan belanjakan dalam bulan-bulan yang akan datang. Seperti contoh, bantuan prihatin rakyat fasa kedua telah dibuat sebelum raya, melibatkan bayaran 2.7 bilion kepada lebih daripada 8.4 juta penerima, dan pada masa ini mereka yang belum terima lagi ataupun tak ada bankan boleh pergi ke cawangan BSN untuk penuraian di cawangan BSN. Kerajaan juga telah lancarkan jaringan prihatin yang memberi dari segi bantuan subsidi untuk bil telekomunikasi, termasuk membantu isi rumah mendapatkan peranti ataupun smartphone jika PDPR di rumah untuk anak-anak, dan sekarang dia boleh claim mohon untuk subsidi tersebut. Untuk golongan muda pula e-belia, iaitu 150 untuk setiap yang umur 18 ke 20 dan juga pelajar 10 masa di IPT boleh dapat 150 dalam e-dompet mula 1 Jun. Dan juga untuk golongan PKS Micro, bayaran 1,000 untuk lebih 1 juta PKS Micro akan dibuat pada pertengahan Jun. So kerajaan masih committed meneruskan segala aktiviti untuk membantu golongan yang masih terjejas. Satu lagi mungkin Datuk boleh kongsikan sekarang ini, kalau kita lihat untuk PKP 3.0 ini, sektor ekonomi masih lagi dibuka, dan kalau kita berikan sedikit penumpuan di kawasan Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor dan umpamanya, ramai meminta untuk melaksanakan PKP seperti 1.0 sebelum ini ataupun total lockdown, disebabkan kes di Selangor saja melebihi 2,000 setiap hari kebelakangan ini. Salah satu puncanya ialah disebabkan oleh saringan yang dilakukan secara besar-besaran. Tetapi kalau kita lihat, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan lebih lanjut kenapa sebenarnya Selangor ini tidak dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan secara menyeluruh, dan apakah perkara yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar kehendak rakyat untuk memutuskan rantaian ini dengan cara PKP penuh dan juga dalam masa yang sama mengimbangi struktur ekonomi di negeri Selangor yang kita dapat lihat menyumbang melebihi 20% daripada ekonomi negara. Terima kasih. Saya itu masih satu perbahasan yang ada di luar sana. Seperti mana yang telah jelaskan, kerajaan telah melaksanakan PKP, dan walaupun sekadar PKP 2.0 yang tidak seketat PKP kini, telah jelas membuktikan tidak dapat berjaya mengurangkan kes pada awal tahun daripada 3,000 lebih di bawah hampir ke 1,000 lebih sahaja. So pelaksanaan PKP walaupun sekadar SOP 2.0 dah akan berjaya untuk mengurangkan kes, dan dengan
apa yang telah diumumkan yang lebih ketat daripada PKP 2.0, pihak kerajaan adalah yakin bahawa kes akan menurun dengan pelaksanaan PKP sedia ada. Tapi langkah yang dibuat oleh kerajaan supaya tidak melaksanakan PKP secara menyeluruh seperti yang dibuat tahun lepas ialah mengambil kira sebenarnya impak balik kepada rakyat, terutamanya yang mudah terjejas. Seperti mana yang dijelaskan, pihak kami telah unjurkan jika dilaksanakan PKP yang menyeluruh, ia akan meningkatkan pengangguran, mungkin mencecah 1 juta. Dan Syahida, seperti mana yang sedia maklum, kalau hilang pekerjaan selepas PKP, kalau dapat pekerjaan balik bukannya secepat tu je. So dengan itu, isunya kadang-kadang kita buat langkah apa yang disebut sementara, tapi impaknya berpanjangan. Satu lagi isu juga ialah kerana bila PKP 1.0 dilaksanakan pada tahun lepas, sebenarnya banyak daripada individu dan juga perniagaan masih ada banyak dari segi simpanan dan tabungan. Tapi pada masa ini nampaknya juga kita mendapatkan maklumat bahawa daripada 80%, ada satu kaji studi buat 80% daripada pekerja hanya mempunyai simpanan dapat menampung mereka untuk 2 bulan saja. Dan juga ikuran daripada pelaksanaan ICINA, 2.6 juta ahli KWC tak sampai 1,000 pun dalam akaun satu, dan 2 daripada 3 PKS kata mereka akan tertunggak dari segi hutang mereka lah. So dengan itulah sebab jika PKP dilaksanakan pada masa ini, impak kepada pengangguran akan lebih, sebab mungkin ada lebih syarikat atau perniagaan yang dah terhakis simpanannya dan akan lebih berisiko untuk gulung tikar, dan bila itu terjadi banyak pekerjaan akan terhilang. So dengan itu kerajaan mengambil pendekatan yang lebih seimbang. Pihak kami pasti ataupun yakin bahawa SOP-SOP yang telah diperkenalkan dengan penguatkuasaan yang lebih yang kuat akan membantu mengurangkan kes, tapi pada masa yang sama masih membenarkan ramai rakyat mencari mata pencarian supaya dapat menampung keperluan keluarga. Itulah pendekatan seimbang yang telah diambil oleh kerajaan, mengambil kira impak negatif ataupun kemudaratan yang akan dikenakan atas rakyat, terutamanya yang mudah terjejas dan berpendapatan rendah jika dilaksanakan PKP yang menyeluruh. Justifikasi sudah pun diberikan kenapa sebenarnya setiap langkah dan juga SOP-SOP yang dikeluarkan, terutamanya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Tetapi ada juga yang menyatakan umpamanya mereka membandingkan langkah yang diambil oleh Malaysia dan juga negara-negara luar, negara-negara maju lain yang berjaya untuk menangani pandemik COVID-19 ini, umpamanya di New Zealand dan juga Australia. Kalau Datuk boleh kongsikan, kenapa sebenarnya Malaysia tidak boleh mengambil langkah yang sama seperti negara-negara luar yang lain, mengikut kehendak rakyat sekarang ini? Kita mahu bebas daripada COVID-19 dan dalam masa sama membandingkan Malaysia juga negara lain, tapi kita tidak boleh melakukan perkara itu, dan saya yakin ada penjelasan yang lebih lanjut. Kalau doktor boleh berikan sedikit penerangan kepada rakyat Malaysia hari ini. Tapi Syahida, saya rasa kita juga perlu berhati-hati bila menyatakan bahawa itu adalah kehendak rakyat untuk membuat penutupan ekonomi secara menyeluruh. Mungkin yang saya risau juga ada yang minta supaya ekonomi ditutup secara menyeluruh merupakan daripada golongan kayangan yang masih banyak simpanan dan mungkin dia ada gaji tetap. Tapi seperti mana yang tadi dijelaskan, ramai terutamanya yang berpendapatan rendah, dia mungkin dapat upah harian. So seumpamanya kalau kilang tutup, bukannya yang pedih sekali bukan tuan punya, dia dah lebih pada mereka yang tiap hari bekerja yang lebih 2 juta daripada yang kerja di kilang seumpamanya. Dan saya rasa senang untuk dia pilih negara-negara tertentu. Sebenarnya lebih banyak negara semasa melaksanakan apa jua jenis apa yang dipanggil lockdown, sama ada di Amerika Syarikat, Eropah, UK dan sebagainya, semuanya telah memastikan bahawa aktiviti ekonomi terus berjalan. Isunya ialah ekonomi, dia tak boleh buka tutup macam switch lampu. Isunya bila contohnya kerajaan negara Malaysia banyak mengeksport ke pasaran di luar sana, dan jika seumpamanya ditutup kilang-kilang tersebut,
mungkin dari segi pelanggan ataupun pasaran antarabangsa akan beralih untuk mendapat dari segi bekalan dia daripada negara lain. Nanti bila nak buka balik, nak dapat balik pasaran tersebut akan sukar. So itulah kita perlu berhati-hatilah untuk melaksanakan apa yang mungkin diwawarkan di media sosial, kerana ia mungkin akan memudaratkan bukan hanya semasa PKP tersebut, tapi ada impak berpanjangan, terutama jika seorang kehilangan pekerjaan bukannya senang dapat balik, dan jika syarikat-syarikat hilang pasaran antarabangsanya juga bukan senang nak dapat balik. Itulah pertimbangan yang dibuat oleh kerajaan. Okey, baik. Secara ringkas saja mungkin sedikit pesanan ataupun nasihat daripada Datuk sendiri untuk rakyat di luar sana supaya terus melakukan kerja harian mereka dan dalam masa yang sama mematuhi SOP yang dikeluarkan? Yalah, satu lagi mungkin saya perlu tambah juga ialah tadi dipaparkan di skrin, Kementerian Kewangan, YB Menteri Kewangan pun telah mengumumkan semalam kita tambah lagi peruntukan 200 juta untuk Kementerian Kesihatan. Ini mengambil kira dalam keadaan krisis kesihatan, keutamaan masih akan diberikan untuk menangani dan memerangi COVID. Kita masih belum menang. Dalam keadaan sekarang, kita perlukan semualah, as a whole of nation approach, pendekatan yang melibatkan semua rakyat dan juga perniagaan supaya kita mematuhi SOP, memutuskan rantaian bekalan supaya kita semua dapat pulang kepada norma kehidupan harian. Dan dalam konteks tersebut, pihak kerajaan juga menggesa supaya lebih ramai juga untuk mendaftarkan untuk dapat vaksin. Itu satu lagi langkah penting supaya kita dapat pulang kepada norma kehidupan. Dan mungkin juga sedikit pesan ringkas untuk rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin tidak berapa memahami struktur ekonomi di negara kita, dan mungkin sedikit nasihat kepada Datuk untuk mereka di luar sana supaya sentiasa memastikan agar setiap bukti-bukti ataupun data digit yang mereka dapat itu benar-benar sahih dan tepat untuk mereka melakukan ulasan di media sosial dan sebagainya. Kerana kita tidak mahu pemikiran mereka itu meracuni pemikiran orang lain, dan ia akan merosakkan institusi kenegaraan kita. Ya, saya pun risau banyak fake news yang tertular, terutamanya yang anti-vaksin juga. Itu sangat membahayakan sebab vaksinlah penting untuk kita mencapai dari segi imunasi berkelompok supaya negara, kehidupan harian, ekonomi dapat berjalan dengan biasa. Dan juga sama juga dari segi aspek ekonomi. Senang untuk mengesyorkan supaya ditutup semua aktiviti ekonomi, tapi perlu ingat dari segi implikasinya, terutamanya kepada rakyat Malaysia yang berjuta-juta yang bakal sama ada kehilangan pekerjaan mereka ataupun mengalami pengurangan pendapatan, terutamanya golongan yang bekerja sendiri, peniaga kecil, mereka yang akan dimudaratkan ataupun terjejas jika ekonomi ditutup secara keseluruhan. So dengan itu kerajaan mengambil pendekatan seimbang. Diharap rakyat juga akan menyambut dari segi membantu, dari segi mematuhi SOP bila jika keluar untuk membeli barang harian ataupun keluar ke kerja, mesti mematuhi SOP supaya kita dapat memutuskan dari segi rantaian kes COVID, dan kita dapatlah mencapai pengurangan kes COVID, dan pada masa yang sama dari segi kesejahteraan rakyat tidaklah terlalu terjejas dari segi pendapatannya dan kebolehan mereka lah untuk membiayai keluarga tersayang. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Johan Mahmud Merican bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Syaidah. Sama-sama berkongsi berkenaan topik kita hari ini, melindungi nyawa dan juga mata bencana. Terima kasih, Datuk. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Selepas ni ada topik menarik lagi. Masih lagi berkenaan dengan vaksin dan kepentingannya, tapi kita berehat seketika dan kembali selepas ini.